Macam mana nak bawa konten supaya tak lemau? Pada aku dia simple je, buat video ataupun jadi content creator ni. Hai guys, apa khabar semua? Bertemu kembali kita dalam video kali ni bersama aku, Syafiq Eji. So dalam video aku yang lepas, aku ada kongsikan satu video yang mana untuk apa tanya soalan lah, Q&A kan. Okay, so dalam video kali ni aku akan menjawab apa punya soalan tu semua lah. Untuk first of all aku nak ucapkan terima kasih sebab banyak gila soalan, 36 komen. Aku tak expect ada banyak komen macam ni. Aku ingatkan macam 2-3 soalan je kan. Aku akan jawab sehabis-habis untuk soalan-soalan ni semua. Tapi aku nak minta maaf sebab video ni lambat gila aku buat. Dekat 2 minggu lepas yang aku tanya, sekarang ni baru aku nak buat video jawab apa punya soalan ni. Dan disebabkan tu ada je viewer aku yang lain tolong jawabkan soalan-soalan yang mana aku tak jawab lagi kan. So aku ucapkan terima kasih kepada viewer aku yang tolong jawabkan soalan viewer aku yang lain tu kan. Aku suka attitude yang macam ni. So nampak aku punya ruangan komen tu membantu rider yang lain ataupun rider yang baru nak beli motor 15 kan. So thumbs up lah untuk apa yang dah tolong jawabkan tu. Tapi aku akan jawab jugalah soalan tu daripada aku punya point of view aku kan. So tanpa melengahkan masa, jom kita start Q&A. Yang pertama untuk channel aku tak pernah buat lagi sebelum ni. So jom kita start. So soalan pertama daripada Amir Way, A15 punya power steering mahal tak abang? A15 tak pakai power steering. Soalan yang kedua daripada Wafi Daniel. Bang, nak tanya, macam saya student, sekolah lagi. Okay. Boleh ke nak pakai A15 sebab dah lama minat dengan motor ni dari 2018. Oh lama. Sama-sama. So lama jugalah kumpul deposit yang kerja part time tu. Kadang letak deposit RM2000. Boleh tak bahas? So kat sini ada 6 komen yang mana subscribers aku yang lain tolong jawabkan. Aku ucapkan terima kasih lah. Alright. So macam adik ni dia sekolah lagi tapi dia memang minat motor 15. So bagus lah. Dan lagi bagus sebab dia buat kerja part time sampai dapat dia nak kumpul untuk letak deposit sampai 2000 kan. So kalau bertanya pendapat aku, first adik ni sekolah lagi kan. Bagus lah, dah boleh cari duit sambil sekolah kan. Satu usaha yang bagus lah. Tapi kalau tanya pendapat aku, better letak deposit lagi tinggi. Sebab nanti kalau letak deposit 2000 ni, pada aku ni rendah lagi lah deposit ni kan. Maybe kena buat hutang sampai 4 ke 5 tahun. So untuk adik ni yang baru lepasan sekolah, tiba-tiba nak ada komitmen hutang yang sampai 4-5 tahun, aku rasa sangat beban lah. Mungkin tak rasa, tapi pada aku dia sangat membebankan lah untuk adik ni yang baru nak ke alam pekerjaan kan. Tiba-tiba dah ada hutang sampai 4-5 tahun. Ataupun lagi bagus, try cari motor A15 second hand. Sebab second dah boleh dapat dalam 8,000, 7,000 pun, kalau ada luck boleh dapat juga 7,000. Kalau dah boleh kumpul 2,000 kan, apa salahnya kumpul lagi setahun ke sampai dapat boleh beli A15 second hand pun dah okey. Harap menjawab lah soalan adik ni kan. So soalan seterusnya daripada Hanis. Ini bukan soalan ni. Abang duduk kat Pematang Pasir ke? Saya duduk di bahagian sama. Salam kenalan. Okey, salam kenalan. Approve. Soalan seterusnya daripada Fi Wafi. Minyak hitam mana yang okey untuk ulang-alik kerja 100 km plus. Minyak hitam mana yang bagus untuk buat ulang-alik kan 100 km untuk berada ni daily use lah. A15 dia kan. Sebenarnya semua minyak hitam bagus, cuma ikut kita nak guna brand apa kan. Dan make sure minyak hitam tu original lah, bukan minyak hitam kopi. So kalau kata minyak hitam kopi brand apa pun memang tak bagus lah, memang out lah. Okay, so kalau tanya pendapat aku, suggestion yang aku tengok kawan-kawan aku guna dan aku tengok review sendiri kat YouTube, banyak orang pakai kan. Dua brand. Yang pertama adalah Rock Oil dan yang kedua adalah Liquimoli. So dua jenis minyak hitam ni yang aku sangat recommend lah kalau nak pakai. Tapi harga dia agak bangsawan sikit lah untuk motor 150 punya jenis motor kan. Aku rasa agak mahal juga untuk dua jenis brand ni. Tapi okey lah kalau nak pakai kan. Sebab kata buat daily use, so memang kita lanyak motor tu kan. Setiap hari 100 km kan. Kalau dah sebulan dah berapa ribu kan. So aku suggest dua brand ni. Tapi kalau kata agak mahal, mungkin boleh pergi ke Petronas F900 fully synthetic. Itu suggestion aku lah kalau nak ikut-ikut lah kan. So soalan seterusnya daripada Salfirin Lins. Saya guna A15, exhaust masih standard. Okay, kalau nak tukar exhaust kena tukar ECU kah sekali? Dan kalau pakai yang standard okey tak performance? Menurun atau steam macam biasa? Sebab motor aku boleh pergi 158 km sejam. Laju sebab badan dia ringan kita. Sebab aku ringan. Okay, so untuk motor A15 158 memang itu dia punya max lah pada aku kan. Sebab motor 155cc
dia boleh pergi sampai 150, 160 kan. Pada aku dah cukup laju lah untuk motor yang standard kilang boleh pergi sampai laju macam tu kan. Kalau tukang exhaust memang performance akan drop sebab standard kilang punya exhaust dah siap setting dengan dia punya AFR, air fuel ratio dia dah siap setting, dah cantik. Dan kalau kita tukang exhaust tu memang setting akan lari lah. Dan kalau tak setting balik, which is kena tukang ECU, memang akan drop. So soalan seterusnya, salam bro, just nak up satu isu, iaitu tentang gear starter A15. Panjang soalan dia ni. Banyak grup A15 dah keluarkan isu gear starter ni. Rumours dia katanya gear starter tu kalau still guna standard kilang maka berkemungkinan rosak dan efek rosak tu boleh melibatkan dalaman enjin sekali yang terpaksa buat full overhaul. Boleh kata ramai jugalah owner A15 triggered dengan isu ni dan ramai dah tukar gear starter tu. Just curious apa yang sebenarnya berlaku pada gear starter kilang. Okay, so memang betul brother ni cakap, memang banyak dah dalam grup-grup A15 yang katakan problem isu dekat gear starter. Sebenarnya ada satu lagi benda lain adalah one way bearing. Sebenarnya isu dia ni bukanlah isu apa sangat pun, tu standard lah pada aku. Gear starter kilang ke one way bearing ke kat motor Yamaha ni, sebenarnya cerita dia punya kualiti dia memang out. Tu je. Kualiti out ditambah pula dibawa oleh rider yang macam kita jenis orang kata kahang kan, jenis masuk gear tak drop RPM macam ada quick shifter yang motor tu. So memang lagi menyebabkan enjin kita tu akan kurang tahan lah. So dekat situ bukan kata gear starter lah, one way bearing pun memang selalu problem juga. Tu masalah kualiti lah. Sebab bukan semua motor jadi benda ni. Ada juga motor-motor yang sampai 40,000, 30,000 aku dengar. Ada je yang pakai tu, tak ada buat major service pun, just hanya tukang minyak hitam dan oil filter sahaja. Sampai ke tahap 30,000, 40,000 km kan dia pakai motor tu. Tak ada masalah pun. Sebab maybe rider macam tu satu lang. Satu lagi riding style dia tu yang agak santai, yang tak push motor tu sampai macam nak pergi race dekat lita kan. So insyaAllah tahan lah. Okay, so soalan yang seterusnya daripada Hafizuddin Karim. Share sikit tips solo ride jauh-jauh. Okey, sini soalan yang bagus. Okey, so ni pendapat aku lah. Tips solo ride yang aku rasa penting juga lah. Ada dua tips yang aku nak bagi. Okey, so yang pertama adalah pasal motor ataupun benda yang kita nak naik itulah. Kisah motosikal ke, kereta ke, basikal ke kan, yang mana-mana pun. So untuk motor, make sure dalam keadaan yang baik lah. So kalau biasanya motor aku akan check lantai, tengok dia punya loop lantai okey tak okey, angin tayar, tengok kawasan yang kita nak pergi tu banyak bukit-bukit ataupun jalan straight. So make sure angin tu ikut lah kawasan tempat tu. Biasanya kalau macam aku nak main tempat-tempat yang banyak corner kan, so aku akan kurangkan sikit pressure angin tu. Lepas tu kita punya braking, brake pad kita tu okey ke ataupun dah nak habis kan. Nak cakap make sure motor kita ataupun benda yang kita nak naik tu dalam keadaan yang baik lah. Sebab kita tak mau berlaku apa-apa masalah bila kita tengah ride, disebabkan kita punya kecuaian yang tak servis ataupun tak selenggara kita punya motor tu. Dan tips yang kedua adalah make sure kita punya physical dengan mental kita dalam keadaan yang tip top. Sebab bila kita buat solo ride, kita tak ada kawan nak bercakap tu. Jadi kita akan cepat bosan. Kalau untuk ride sehari okey lah untuk solo ride, pergi pagi balik petang kan. Tapi kalau macam aku buat solo ride sampai 14 hari punya exploration kan, seminggu punya exploration, 4 hari punya exploration, kalau seorang-seorang memang serius aku cakap memang agak bosan lah. Tapi dekat sini yang aku nak share dengan hampa, bila kata hampa sampai satu tempat, make sure hampa bercakap dengan orang setempat, ringan-ringankan mulut hampa, bercakap dengan orang setempat, try makanan mereka. So pada aku bila kata hampa socialize kan dengan kawasan setempat, hampa akan dapat sesuatu yang baru lah. So benda-benda tu semua yang akan buat solo ride hampa tu akan lagi enjoy. Bukan kata solo ride tu hanya atas motor, tapi sebenarnya solo ride tu bila hampa sampai satu tempat tu, hampa dapat lagi benda-benda lain yang hampa rasa macam baru tahu, benda-benda baru kan, kebudayaan ke, makanan ke, tak kisahlah mana-mana satu pun kan. Bila hampa buat solo ride tu ke atas jalan yang pengalaman hampa, even bila hampa dah berhenti pun hampa akan dapat pengalaman baru. Tu yang menyebabkan solo ride tu pada aku lagi best daripada Android 16. Bang, saya tahun depan insyaAllah nak angkat A15. Bagus. Abang ada tips apa-apa tak untuk beginner macam saya? Contoh macam cara penjagaan motor ke, kerosakan ke, apa-apa yang kita hadapi ke, kos bulanan berapa, apa-apalah yang abang rasa basic penting perlu tahu sebelum beli motor 15. Okay, so motor 15 ni simple je, sama je macam motor-motor lain. Untuk penjagaan motor kan, dia simple je, ada dua je, satu minor service, satu dengan major service. Major service ni tak payah ambil tahu sangat sebab benda ni bila dah pakai motor tu 20,000 km ke 30,000 baru akan berlaku kan. Untuk minor service dia simple je.
satu botol minyak hitam dengan satu oil filter. Tu je. So kalau untuk costing pun, kalau setiap bulan tu costing nak tukar minyak hitam dengan filter lah. Tapi untuk minyak hitam bergantung lah pada brand apa yang hampa ambil. Kalau kata ambil minyak hitam yang mahal lah untuk costing bulanan tu kan. Kalau kita ambil yang murah macam RM30-40, macam tu je lah. Filter pun tak mahal. Tambah bila kata boleh servis sendiri, lagi murah dia punya costing tu. Yang lain macam brake pad apa semua tu, lambat-lambat dalam 15,000 km, 20,000 baru nak tukar brake pad. Lepas tu kalau nak tukar rantai ke tayar ke tu semua major servis. Kalau bulanan-bulanan ni untuk minor servis, hitam dengan oil filter. So kalau benda-benda basic yang lain, aku rasa tak ada apa pun. Benda basic apa je, bukan nak kena tekan-tekan button pun dekat motor 15 ni kan. Tak ada apa pun. Tapi kalau nak tengok update je servis ke apa, boleh check it out aku punya video. Aku letak link kat atas ni. Okay, so soalan yang seterusnya daripada Haras Hazel. Kalau pakai exhaust CJ Ipoh, nak kena tukar apa-apa tak? Kalau pakai ECU standard, okey ke? Alright, so tak salah aku, exhaust CJ Ipoh ni dia sama macam exhaust standard, tapi dia punya bukaan exhaust untuk angin keluar tu lagi besar kalau tak salah aku lah, sebab ini pun kategori exhaust open tapi bunyi dia tak berapa kuat lah. So kalau kata pakai ECU standard okey ke? Sebenarnya kalau dah tukar exhaust bukan pakai exhaust standard, dia punya AFR ataupun air fuel ratio dia memang dah berubah. So sikit atau banyak tu je perbezaan dia. So kalau kata dah tukar exhaust lain, so memang kena tukar ECU lah kalau performance dia tu dapat full untuk exhaust tu. So kalau kata nak pakai ECU standard, okey je, tak ada masalah pun, boleh je pakai macam biasa, cuma performance dia tu tak dapat habis lah. Tu je. Soalan seterusnya daripada Abdul Aziz bin Abdul Hamid. Oh ni bukan soalan. Aku kat Pekanbaru bro, dekat sangat dah. Ada rezeki beli R15, amin. Soalan seterusnya daripada Alif Aiman. Macam mana nak bawa channel kita supaya konten tak lemau? Okey. Dan adakah footage melalui GoPro saja yang dipasang dekat helmet full face sahaja? Macam mana nak bawa konten supaya tak lemau? Pada aku dia simple je. Buat video ataupun jadi content creator ni, jadikan diri kita sebagai viewer. So bila kata kita siap satu-satu video yang kita dah buat, kita letak diri kita sebagai viewer. Kalau kita tengok video tu, kalau kita rasa okey, kita dapat sesuatu daripada video tu, insya-Allah video tu tak lemau. Tapi kalau kita ambil video kita tu, bawa dekat kawan-kawan kita yang lain 10 orang kan, kita test tanya depa okey tak video ni, komen sikit secara jujur ke apa kan, dapat sesuatu tak daripada video ni. Kalau komen depa daripada 10 tu mungkin 3 atau 4 orang kan yang cakap okey kan, video tu okey lah tu. Sebab kita tak boleh nak puaskan hati semua orang kan, tapi 1-2 orang dah dapat sesuatu daripada video yang kita buat tu, insya-Allah video kita tu tak lemau dan okey. Viewer tengok konten kita dan kita letak diri sebagai viewer, kita tahu konten kita tu dekat tahap mana. So dan adakah footage melalui GoPro yang dipasang dekat helmet full face saja? Aku tak berapa faham soalan dia ni, tapi kalau kata aku buat konten, ada 3 kamera lah yang aku guna. Satu kamera GoPro yang which is yang aku akan guna untuk on board, dan yang kedua ni video yang tengah rakam aku sekarang ni adalah video Sony A5100, dan yang ni kamera handphone aku, Pocophone. 3 kamera ni je yang aku akan guna untuk buat konten. So soalan seterusnya daripada Eric Mac. Minor service berapa untuk R15? So macam aku tak cakap tadi, motor R15 ni simple je, hanya minor dia apa je, minyak hitam sebotol dengan oil filter, dan lebih kurang dalam RM50, RM60 macam tu lah, bergantung pada minyak hitam apa yang hampa ambil. So soalan yang seterusnya daripada Syafiq Jalil. Kamera yang sedap untuk buat vlog, modal keras tak? So untuk vlogging, dia tak sebut pula vlogging untuk motor vlog ke vlogging untuk vlogging biasa kan. So kalau kata untuk motor vlogging, motor vlog lah kan. Kalau untuk motor vlog, macam aku pakai adalah kamera GoPro Hero 4, lebih kurang 400 macam tu aku beli second hand. So kalau kata untuk vlogging yang biasa lah, untuk vlogging dekat public kan, macam aku pakai ni adalah Sony A5100. So yang aku beli ni lebih kurang 1,200 macam tu. Ni pun second hand, GoPro aku pakai pun second hand. So macam range tu lah. Tapi kalau kata target kamera aku, kalau kata aku nak upgrade kan, aku maybe ke Canon M50 ataupun atas sikit kan, atas lagi kan. Kalau family Sony juga, yang boleh masuk mic A6400 kot, macam kamera Hazim Hamdan, kalau kau follow dia kan, vlogging dia kan. So macam tu lah. Yang seterusnya daripada Raki Motovlog. Biasa bang, subscribers aku yang sentiasa support aku daripada Sabah, approve. Soalan seterusnya daripada Android 16 lagi satu bang. Boleh. Lepas dah beli A15 ni,
Cuba abang recommend apa yang patut ditukar, apa yang patut ditambah kat motor. Ini dia minta racun lah ni, nak suruh tambah kat motor kan. Benda ni personal preference lah. Kalau hampa nak buat, tak mau buat sudah. Yang first kali aku buat adalah aku tukar ekor dia, ataupun aku sunat lah motor 15 tu kan. Buang punya number plate belakang, bawa masuk tu kan kat bawah motor kan, atas tayar tu kan. Lepas tu aku tukar signal depan, yang mana capang tu keluar tu kan. Aku bawa signal kecil ya. Aku tukar pagi Dia ada windshield clear, so aku tukar windshield bubble pakai smoke. Dan benda lain tu je lah kot. Kalau nak tukar exhaust, tukar lah. Tak mau tukar, pakai macam tu dah lawa motor 15 tu kan. Buang ekor belakang, tukar signal sikit, masuk windshield bubble macam tu lah. Tu je pun, tak ada apa sangat pun. Komen yang terakhir lah daripada Syafiq Fauzi, IC R15 highlight approve. Itu je lah soalan-soalan yang hampa bagi dekat aku kan. Dan aku ucapkan terima kasih sekali lagi sebab sudi komen, sudi tanya dekat aku punya Q&A. Thank you support aku sampai aku daripada 0 subscriber sampai sekarang dah 2,600 macam tu. Aku doakan kepada hampa semua yang dekat luar sana naik motor juga sama macam aku, semoga dimudahkan urusan selamat sampai ke destinasi. Macam biasa, jangan lupa like, comment and subscribe aku punya channel. Sampai kita jumpa di lain video. Bye guys, ciao. Fatimah